Seterusnya 6.2 RMS ataupun root mean square. Pun dah pernah dengar root mean square dekat chapter 13 gas kan. Okay, root mean square kita ada dua jenis. Satu current, satu IRMS, satu lagi VRMS. V ni bukannya speed Kalau dulu kita belajar kan, bila ada satu molekul gas, satu box lah. Lepas tu dalam tu ada banyak molekul gas, and then the gas is moving at random speed kan. Yang ni kita nak cari random speed, kita nak cari VRMS, tapi ni adalah velocity. Sama dengan velocity kan. Yang ni V, yang ni V kecil, yang ni V kecil, yang ni V besar, which is this is voltage here. Okay, so I padam yang tadi so that you tak terkeliru. Okay, VRMS dengan IRMS, kita nak kira benda ni, kita nak cari sekejap lagi untuk guna dalam 6.3. Okay, IRMS, kita punya formula adalah, nak cari dia, kita akan pakai IRMS sama dengan, tadi kita dah belajar current peak kan, maximum current kan, kita nak pakai je. So nak cari IRMS adalah IRMS sama dengan I0 over square root 2. Okay, untuk V sama juga, jadi VRMS sama dengan V peak over square root 2. Kita akan pakai ni nanti untuk cari VRMS. Okay, apa VRMS sebenarnya? Kita tahu formula je, tapi kita tahu the hidden meaning behind that kan. Okay, VRMS ni adalah, okay, so kat sini I ada dua litai. Okay, jadi kalau you tengok kat sini kan, perbezaan DC dengan AC. Okay, kalau kita tengok trademark untuk AC adalah macam ni. Simbol trademark AC adalah ni lah. Ni nama power supply dia, nak bentuk dia kan. Okay, ni adalah DC. Jadi kita nak bezakan AC dengan DC, kita tengok dia punya power supply lah. So ini DC, ini AC. Okay, now kenapa kita belajar IRMS tadi kan? Kerana sebelum ni kita dah belajar DC. Okay, DC kita dah tahu dengan jelas bahawa V sama dengan IR kan. Jadi ini adalah voltage bila kita supply dia, dan ini adalah current yang lalu pada resistor R ataupun bulb R kan. Okay, kita dah ada base yang kukuh tentang VIR, tentang DC current ni. Tapi AC ni ada sesuatu yang baru untuk kita. Jadi AC ni dia bukanlah tak stabil, tapi kita nak dapatkan value yang stabil untuk the same power yang DC supply adalah dengan kita kena cari IRMS in AC. Okay, jadi ayat senang dia adalah IRMS dekat AC sama dengan current in DC. Contohnya I dekat DC ni sama dengan 10 kan, M kan. You nak cari value yang sama juga dengan dekat AC, tapi you kena cari IRMS dia in AC. Okay, kalau you nak dua-dua bulb ni menyala pada brightness yang sama. Okay, supaya adil kan. Macam tu lah. You nak dua-dua pada yang sama, maka you kena cari IRMS dekat AC circuit. Boleh? Okay. Inilah dia. Okay, in case you wonder kan, macam mana dapat 0.07 ni adalah bila kita tekan calculator lah, 1 per square root 2 sama dengan 0.707. Okay, jadi okay, kita ada graph of I against T, and then peak current tadi kita dah belajar kan, tapi IRMS tu dia rendah lagi lah sebenarnya. Okay, IRMS tu yang maksudnya penggunaan current dekat AC lebih rendah lah sebenarnya. Okay, kalau kita nak stablekan dia, nak comparekan dia dengan DC punya circuit. Okay, ini adalah current, yang bawah tu adalah voltage, sama je. Now, okay, kenapa kita tak pakai current average, kita pakai current
RMS. Ni pun dah cakap sebenarnya dekat sem 1 masa chapter 13 tu kan. Kenapa kita tak pakai velocity average? Kalau ada 10 ataupun sejuta molecules gas dalam satu box kan, kenapa kita tak cari average of, ini kita recap balik kan, kita ada banyak molekul dalam ni, kenapa dia semua bergerak pada direction yang random? Kenapa kita tak cari V1 tambah V2 tambah V3 tambah bla 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 tambah bahagi sejuta kan? Contoh, kenapa tak buat macam tu kan? Sebab velocity dia adalah vector. Jadi bila vector, let's say satu velocity, satu molekul bergerak pada sana, satu molekul bergerak pada arah sini. Kalau kita cari average kan, ini adalah molekul 1, let's say ini molekul 2. So V1 tambah dengan V2, let's say 10 tambah, sebab dia different direction, you kena tolak 10 kan. At the end dia akan jadi berapa? 0. Which is dia tak dapat value pun kat situ. Okay, kalau kita ambil average. Okay, tapi kita ambil RMS supaya kita always dapat satu value. Kita dapat magnitude sajalah. Okay, we always want that magnitude. Okay, jadi is defined mean or average current is defined as the average per unit per mean value of current in a house cycle flows in the current kan. Contohnya macam tadi kan, kita kan dah ada graph, lepas tu dia gerak macam ni kan. So ini adalah current peak, and then this is negative current peak. So the half cycle ni positif, lepas tu yang second cycle tu dia negatif. Jadi at the end average current dia akan cancel out. So current average is not applicable. Kita pakai RMS, iaitu apa tadi? Iaitu I ataupun VRMS sama dengan I0 bahagi dengan square root 2, ataupun VRMS sama dengan V0 over square root 2. Kita akan pakai ni nanti. Okay, jadi example 3, an AC source V sama dengan, okay, tulis balik. So we have the V is equal to 500 sin omega t. Jadi kita compare dengan equation yang teori, V sama dengan V0 sin omega t. So we have the, okay, ini kita punya omega tak ada, jadi kita ada V0 saja, which is peak voltage. So soalan pertama dia adalah calculate the RMS current. Jadi kita nak IRMS, berapa? Okay, so nak cari macam mana? Okay, kita ada V0, jadi kita boleh cari I0. Kita pakai V is equal to IR. Okay, V0 sama dengan I0 R, kerana dia dah bagi resistance kat situ. So we have, this is 500, and then I0 tak ada, kerana kita ada 250 ohm. Jadi kita boleh cari I0, which is 500 bagi 250 is 2 amp. Tak habis lagi, kerana dia bukan nak peak current ataupun maximum current, dia nak IRMS. So IRMS is equal to I0 over square root 2. So we masukkan substitute inside, so you get something M. Okay, dah siap yang A. B lagi senang, dia suruh cari RMS voltage je. Kita dapat VRMS sama dengan apa? V0 over square root 2. So 500 over square root 2 directly. Very easy. Now example 4. Okay, example 4 ada, kita diberikan graph. Figure above shows a graph to represent AC passes through a resistor of 10 kilo ohm. Okay, jadi dia bagi R, which is dia bagi R sama dengan 10 kilo, which is kuasa 3 ohm. Lepas tu dia bagi I0, kita kena baca sendirilah. Bagi I0, lepas tu dia bagi apa? Period kan? Period 40.
So I net sama dengan 0.02 M. And then period sama dengan 40. Jangan lupa unit kat hujung. Mili. So negatif 3. Dah, kita cuma ada 3 information ni sahaja. Soalan yang pertama, calculate the RMS current. So macam mana kita nak cari RMS current ni? Okay, kita ada apa? Kita ada R, kita ada I net. Kita boleh cari IRMS direct lah. Sebab I net ada kan? Okay, carilah IRMS sama dengan I net bahagi square root 2. So ini adalah 0.02 bahagi dengan square root 2. And then you press the calculator, you get something in M. Ya, terus sebab you boleh pause kan. Okay. Lepas tu untuk VRMS, okay, kita dah dapat IRMS tadi. Kita boleh cari VRMS daripada VIR. Okay, so IRMS kita dah dapat daripada R adalah 10 kilo ohm. Ni pun you press the calculator saja and then you get the value. And then for C, calculate the frequency of the AC. Frequency nak cari daripada mana? Daripada period. Okay. So we have our period is, so frequency is equal to 1 over period. So 1 over 40 milli kilo pula. Milli, cari jawapan unit dia Hertz. Chapter ni is very straightforward. Dia tak ada akan twist pun tak ada. Senang sangat. Sebab ni fakta. AC fakta.